Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk kelas sains kita hari ini kita akan sambung modul intervensi bab set 1 untuk bab 8 lah, gelombang bunyi. Okey, untuk soalan nombor 8, kalau tengok gambar macam ni, ada gambar tube kad Manila macam ni, tujuan dia satu sahaja iaitu untuk membuktikan bahawa bunyi boleh dipantul dan diserap. Itu key point yang kamu kena tahu bila nampak gambar eksperimen macam ni. Okey, so kita pergi pada soalan. Tolong garis atau highlightkan ciri gelombang bunyi. So, cirinya saya baru bagi tahu tadi adalah untuk mengenal pasti bahawa bunyi boleh dipantulkan dan diserap. Okey, soalan nombor 9. Sonar Sonar adalah lebih kurang sonar adalah aplikasi kepada ultra bunyi. Okey, jadi untuk kegunaan sonar ada kepada beberapa perkara sahajalah. Okey. So, highlightkan kegunaan sonar. Okey, yang pertama adalah kelawar. Kelawar dia tak boleh nampak. Jadi bila dia nak bergerak, dia perlukan panduan. Jadi dia gunakan sonar, dia akan mengeluarkan bunyi. Jadi gelombang bunyi itu nama dia sonar akan sampai kepada dinding, contohnya dinding bangunan ke pokok ke ataupun gua ke, dan bunyi itu dipantulkan semula kepada kelawar. Jadi dalam cara itu kelawar boleh dapat tahu jarak bagi kedudukan kelawar dan juga objek tersebut. Okey, jadi tujuan sonar pada kelawar adalah memberi panduan arah. Okey, kalau untuk kapal nelayan lebih kurang macam kapal yang dekat laut yang tujuan dia untuk cari harta karun, objek-objek yang dalam laut. Okey, cuma bezanya nelayan dia nak tangkap ikan. Jadi kegunaan sonar adalah lebih kepada untuk tahu di mana ikan itu berada dan berapakah kedalaman kedudukan ikan tersebut. Okey, jadi kita panggil sebagai anggar. Anggar kedalaman lokasi ataupun kedudukan dalam laut. Okey. Okey, soalan 10. Gariskan perkataan julat frekuensi. Apa maksud julat frekuensi ialah apakah had ataupun gelombang, saiz gelombang atau jumlah gelombang yang organisma boleh dengar. Dan setiap organisma tak sama frekuensi yang kita boleh dengar. Ingat ya, frekuensi yang mana? Frekuensi bukannya ketinggian gelombang, frekuensi ialah kelebaran saiz gelombang yang kita boleh dengar. Okey, kalau manusia daripada 20 sehingga 20,000 Hertz. Okey, kelawar adalah dari 2,000 sampai 110,000 Hertz. Untuk anjing daripada 67 sampai 45,000 Hertz. Jadi kalau tengok ni, jumlahnya ataupun nilainya, hadnya adalah tak sama. Kena tahu sekurang-kurangnya beberapa jenis organisma yang penting lah, yang glamour sikit. Okey, soalan seterusnya adalah perlukan nama alat untuk mengatasi had pendengaran. Okey, tadi kita tengok julat had pendengaran, seberapa banyak yang kita boleh dengar. Okay, tapi sekarang ada beberapa situasi yang kita tak boleh nak dengar bunyinya. Contohnya denyutan jantung pesakit. Kita tak boleh dengar. Jadi kita boleh guna beberapa alat untuk kita dapat dengar mana-mana bunyi yang kita sepatutnya tak dapat dengar. Itulah kegunaan inovasi ataupun teknologi untuk membantu
mengatasi had pendengaran. Okey. Yang pertama adalah denyutan jantung pesakit. Denyutan jantung, kita dengar, kalau perasan doktor dia akan letak satu benda kat telinga dia. Kemudian letakkan satu alat dekat bahagian jantung kita. Itu namanya adalah stetoskop. Okey, soalan B adalah menjadikan suara lebih kuat. Okey, bermaksud macam cikgu dalam kelas, bila cikgu mengajar dekat depan, cikgu bercakap macam biasa, kamu yang di belakang tak boleh dengar. Jadi cikgu kena jerit. Tapi bila cikgu kena jerit pun, kadang kamu tak boleh dengar dengan jelas. Jadi untuk menjadikan suara saya lebih kuat, saya guna apa? Saya guna mikrofon dan saya guna speaker. Okey, jadi yang bagi kamu dengar dengan kuat adalah speaker tersebut ataupun pembesar suara. Okey, dan yang ketiga, menguatkan bunyi yang masuk telinga. Menguatkan bunyi yang masuk telinga ni bukan untuk apa? Orang yang normal ya. Untuk mereka yang ada masalah pendengaran, kadang-kadang bunyi yang dia dengar adalah agak perlahan daripada bunyi yang asal. Jadi perlu bantu untuk menguatkan bunyi asal yang masuk dalam telinga dia. Okey, jadi dia akan guna alat bantu pendengaran. Okey, soalan 12. Mengapa kes yang melibatkan penggunaan jalan raya yang menghalang laluan sebuah ambulans dipandang serius? Ambulans ya, kalau dia lambat sampai, maksudnya ada apa laluan yang kenderaan yang menghalang laluan dia, dia akan lambat sampai. Jadi macam mana cara untuk pastikan dia tidak dihalang ialah menggunakan um, kesan Doppler ataupun menggunakan alarm, bunyi ya, bunyi ambulans tersebut. Jadi dari jauh kita dah boleh dengar dan kita akan tahu bahawa ada ambulans sedang lalu. Tujuan dia sebab kita nak ambulans tu boleh lalu dengan smooth, dengan tenang, dengan baik tanpa sebarang um, apa ni halangan. Okay, jadi untuk elak kelewatan ke hospital. Sebab tu kita ambulans akan pakai bunyi yang menggunakan konsep kesan Doppler. Okey, soalan seterusnya. Soalan 13. Okey, ini ada gambar graf. Kalau boleh tengok ya. Garisannya macam ni. So, kita kena kira bilangan kotak dia. Ketinggian dia daripada garis tengah ni. Okey, dan daripada setiap kotak ni kita kira lah. Okey. So, ketinggiannya adalah satu kotak ke atas, satu kotak di bawah. Okey, dan setiap satu lengkung adalah satu kotak juga. Satu lengkung, satu kotak. Nampak? Satu lengkung, satu kotak, satu lengkung, satu kotak. So, itu adalah gelombang bunyi yang asal. Okey, sekarang soalan minta lukiskan graf frekuensi dikurangkan. Jadi kalau frekuensi dikurangkan, ini bermaksud saiz gelombang tersebut akan jadi lebih besar. Okey, saiznya akan jadi lebih besar. So kita cubalah. Tadi satu kotak satu saiz kan? Satu lengkung satu saiz. So kena ingat ya, kita mesti kena guna ketinggian satu kotak jugalah. Satu kotak atas, satu kotak bawah. Cuma kelebaran gelombang tu kita kena ubah. Okey, so lebih sikit. Okey. Ya je cikgu ni ya. Dia kena naik dulu. Baru boleh turun.
Okey, naik dulu. Nampak? Dia dah jadi satu kotak setengah untuk melengkung dan sambung satu kotak setengah untuk turun. Okey, sekarang satu kotak setengah untuk turun, satu kotak setengah untuk naik. Macam tu. Okey? So ini adalah rajah bagi frekuensi yang dikurangkan. So kita tengok frekuensi lebar ya. Ini atas ni 1, 1. Ini 1, 2. Okey, 1, 2. So itu adalah frekuensi dikurangkan. Okay, sekarang untuk soalan B, frekuensi ditingkatkan. Okay, dari segi ketinggian masih lagi sama, 1, 1. Sekarang kita tengok balik yang asal. Satu kotak sahaja digunakan untuk satu gelombang. Sekarang kita kurangkan jadi separuh. Okey. Dia naik, separuh. Separuh naik, separuh turun. Separuh, separuh. Separuh, separuh. Separuh, separuh. Separuh, separuh. Macam tu. Okey. So, kalau tengok baik-baik. Okey. Ini baru satu kotak. Okey. Atas dia 2 kotak. Ini baru satu kotak. Baru satu kotak. Baru satu kotak. So, ini dipanggil sebagai frekuensi ditingkatkan. Okey, seterusnya soalan nombor 14. Okey, tolong highlightkan amplitude. Okey, dia nak tahu semakin tinggi amplitude, apa yang berlaku kepada kenyaringan bunyi. Dia akan selalunya sama. Amplitude tinggi, kenyaringan juga akan tinggi. Amplitude tinggi, kenyaringan tinggi. Jadi jawapan B lah yang betul. Okey, nombor 15. Dia nak tahu jenis permukaan. Okey, permukaan ada 2. Permukaan yang keras dan permukaan yang lembut. Okey, jadi nak kena tahu dululah yang mana keras, yang mana lembut. Kapas, lembut. Kaca, keras. Okey, jadi lembut, ingat span. Span akan serap bunyi. Manakala keras macam dinding, dinding akan pantul bunyi. Okey, kita tengok jawapan. Kain kapas lembut. Lembut adalah penyerap bunyi. Dinding kaca adalah pemantul bunyi yang baik. Okey, soalan 16. Kalau nampak rajah yang begini, ada loceng, ada balang macam ni, tolong ingat satu perkataan iaitu vacuum. Keadaan di mana tidak ada zarah udara langsung dalam bekas tersebut. Okey, bila tak ada udara maksudnya tak ada medium. Bila tak ada medium, tak ada bunyi yang boleh kedengaran. Itu perkara yang pelajar kena tahu tentang eksperimen. Okey, soalan pertama. Apabila udara dalam loceng elektrik disedut keluar, apakah yang berlaku kepada bunyi? Udara disedut keluar ini merujuk kepada vacuum. So sekarang mula-mula ada udara, lepas tu udara tu dikeluarkan sedikit demi sedikit. Jadi ia bermula dengan ada bunyi, kemudian bunyi menjadi perlahan dan akhirnya tiada bunyi kedengaran. Okey, bunyi semakin perlahan dan bila dah langsung tak ada udara dalam tu, akhirnya tiada bunyi. Okey? Koma lupa tertinggal. Okey, berikan satu sebab. Tadi saya dah maklumkan bila vacuum maksudnya tak ada medium, tiada zarah udara dalam bekas tersebut. Jadi apa yang berlaku ialah gelombang bunyi tidak boleh bergerak ataupun gelombang bunyi tidak boleh merambat dalam keadaan yang tidak ada udara ataupun dalam keadaan yang vacuum.
Okey, itu jawapan dia. Gelombang bunyi tidak dapat merambat dalam vacuum. Okey, soalan C. Apakah cadangan anda untuk mendengar sekali lagi lah bunyi loceng tu? Membolehkan loceng kembali bunyi. Tadi kan dah tak ada bunyi. Nampak ni, akhirnya tiada bunyi. Sekarang kita nak bagi ada bunyi balik. So, apa yang kita boleh buat? Kita kena masukkan baliklah udara dalam tu. Pastikan ada udara semula dalam tu. So, cara yang pertama, kita boleh buka balang kaca. Bila buka balang kaca, udara akan masuk semula dalam balang kaca. Jadi, ada medium untuk gelombang bunyi bergerak. Okay, yang kedua ialah, tadi kan, dia dah bagi tahu ya, uh, loceng elektrik, udara disedut keluar guna pam vacuum. Yang ni dia ada switch dia. Kita boleh on switch untuk keluarkan udara dan kita boleh off switch untuk memastikan uh, apa nama ni, udara sudah tidak disedut keluar. Jadi bila udara dah tak disedut keluar, jadi ada udara kembali di dalam bekas tersebut. Okey, jadi caranya ialah tutup suis. Okey. So ini adalah cara-caranya macam mana nak jawab soalan untuk set 1. Untuk soalan 17, pelajar diminta untuk cuba buat sendiri dahulu. Next class kita akan bincangkan. Okey, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.